Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa khabar anak-anak murid sekalian? Ustaz harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan kita menjaga SOP walaupun berada di rumah. Pada petang ini kita akan teruskan lagi pembelajaran dengan tajuk yang baharu. Baca bersama-sama dengan Ustaz. Unit 6. Hukum nun sakinah ataupun juga dipanggil sebagai nun sukun ataupun nun mati atau tanwin. Cuba anak-anak murid ingat semula apa yang kita dah belajar tentang tanwin di tahun 1 dulu. Baik, tanwin ini terbahagi kepada 3. Anak-anak boleh lihat di atas ni. Tanwin terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu fathataini. Sebut bersama dengan Ustaz. Fathataini ataupun baris 2 di atas. Yang kedua iaitu kasrataini. Kasrataini atau baris 2 di bawah. Dan yang terakhir sekali iaitu dhammataini. Dhammataini iaitu baris 2 di hadapan ataupun nombor 69. Baik. Pada petang ini kita akan belajar satu hukum yang berkaitan dengan nun sakinah ataupun nun mati serta tanwin. Di bawah nun sakinah ataupun tanwin ada 5 hukum semuanya. Saya sebut secara sepintas selalu. Yang pertama iaitu ikhfa hakiki. Yang kedua izhar halki. Yang ketiga iqlab. Yang keempat idgham ma'al gunnah. Dan yang kelima idgham bila gunnah. Pada petang ini kita hanya akan belajar satu hukum sahaja, iaitu izhar halqi. Lagi sekali, izhar halqi. Baik, baca bersama dengan Ustaz. 1. Baca ikut guru. Baik, anak-anak perlu baca ikut bacaan Ustaz ya. Tajuk yang hari ini seperti mana yang saya telah bagi tahu tadi, tajuk yang kita akan belajar pada petang ini iaitu izhar halqi. Izhar halqi. Mungkin anak-anak ada yang dah pernah belajar sebelum ini. Mungkin ada yang pernah dengar. Mungkin ada yang tak pernah dengar pun lagi. Baik, pada petang ini kita akan hurai secara lebih terperinci mengenai hukum izhar halqi. Baik, kita lihat di bawah. Apa yang dimaksudkan dengan izhar halqi? Anak-anak boleh tengok di info di bahagian bawah. Baca bersama dengan Ustaz. Cara bacaan izhar halqi. Membaca nun sukun atau tanwin dengan terang dan jelas tanpa dengung. Baik, lagi sekali. Cara bacaan izhar halqi. Membaca nun sakinah atau nun mati atau nun sukun atau
tanwin yang kita dah sebutkan tadi. Apa itu tanwin? Terdiri dari 3, iaitu fathataini, kasrataini dan dhammataini, dengan terang dan jelas tanpa dengung. Baik, maksudnya bila dibagi tahu tentang terang dan jelas tanpa dengung, maksudnya tidak ada dengung. Macam mana yang Ustaz baca sebelum ni? Bunyi dengung. Kan Ustaz dah ajar sebelum ni. Baik, kita lihat. Bagaimana kita nak kenal hukum izhar halqi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf. Lagi sekali, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Baik, cuba kita lihat ada berapa huruf di sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terdapat 6 huruf di bawah tajuk izhar halqi. Huruf yang pertama hamzah. Huruf yang kedua ha. Huruf yang ketiga ain. Yang keempat ha. Yang kelima ghain ataupun awak panggil juga ghin. Huruf yang keenam kha. Kita ulang lagi sekali. Hamzah. Hamzah. Ha. Ha. Ain. Ain. Ha. Ha. Beza antara ha ni dengan ha ni. Yang ni ha tebal. Yang ini ha pedas. Yang saya ajar sebelum ni. Bila pedas kan kita bunyi yang ini. Seterusnya ghin. Ghin. Last sekali kha. Kha. Baik, semuanya ada 6 huruf. Untuk kita lebih memahaminya, bila kita jumpa sama ada nun sukun ataupun fathataini ataupun kasrataini ataupun dhammataini bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang telah kita baca tadi. Salah satu, bukannya semua sekali. Salah satu. Tak kisahlah mana-mana huruf sekalipun. Baik, kita lihat satu persatu huruf izhar halqi yang 6 itu. Bagaimana murid-murid? Kita ulang semula bagaimana ingin baca hukum izhar halqi, iaitu dibaca dengan terang dan jelas tanpa dengung. Tidak ada bunyi Baik. Kita tengok. Kita lihat huruf yang pertama. Hamzah. Hamzah. Kita lihat huruf yang pertama iaitu hamzah. Mula-mula sekali apa yang kita nak cari iaitu kita cari sama ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Cuba kita lihat kalimah yang pertama. Ada tak nun sukun dalam ni? Ya, pandai. Ada nun sukun.
Jelas nun sukun di situ. Bertemu dengan huruf hamzah. Maksudnya bertemu, lihat huruf sebelah kiri nun. Baik, kita ulang balik. Apa huruf yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri? Baik, kita lihat semula. Huruf nun. Baik, huruf nun. Huruf nun, huruf yang berada di sebelah kanan nun sukun adalah huruf ya. Semula, huruf yang berada di sebelah kanan huruf nun sakinah adalah huruf ya. Manakala huruf yang berada di sebelah kiri nun sakinah adalah huruf hamzah. Sebab apa? Sebab kita baca Quran dari kanan ke kiri. Kita lihat. Ada tak nun sukun dalam kalimah ni? Ada. Nun sukun. Bagaimana awak nak kenal nun sukun? Nun sukun itu bentuknya di atas huruf nun tu terdapat seolah-olah seperti bulatan. Tapi bulatan yang tidak bersambung. Ataupun dalam kelas, saya lebih suka gunakan huruf C terbalik. Huruf C terbalik. Baik, kita lihat semula kepada kalimah yang kita nak belajar ni. Nun sakinah, tengok huruf selepasnya, iaitu huruf sebelah kiri. Ada tak huruf hamzah? Ada. Ya, kita dah jumpa hukum izhar halqi. Bagaimana ingin baca hukum izhar halqi? Dibaca dengan terang dan jelas tanpa dengung. Ikut ustaz baca. Wayan'auna. Wayan'auna. Jangan baca dengan wayan'auna. Salah. Yang betulnya kita baca terang, jelas, tanpa dengung. Wayan'auna. Seterusnya, kita lihat pula kalimah yang kedua. Ada tak nun sukun di kalimah yang kedua? Ya, ada. Nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf selepasnya, iaitu huruf hamzah. Jadi, hukumnya adalah hukum izhar halqi. Jadi, hukum apa? Izhar halqi. Kita baca bersama-sama. Min ayyi. Min ayyi. Lagi sekali. Min ayyi. Dibaca dengan terang, jelas, tanpa dengung. Min ayyi. Baik, seterusnya. Kalimah yang ketiga. Mula-mula sekali, kita nak cari apa yang tadi? Kita nak cari nun sakinah ataupun tanwin. Baik murid-murid, ada tak nun sakinah dalam kalimah yang ketiga? Cuba kita cari. Tak ada kan? Baik, kalau tak ada nun sakinah, kita kena cari tanda apa? Tanda tanwin. Sama ada fathataini, kasrataini ataupun dhammataini. Cuba kita lihat kalimah yang ketiga. Ada tak tanwin dalam ni, dalam kalimah yang ketiga? Ya, ada. Fathataini. Baik. Fathataini, huruf selepasnya adalah huruf apa? Huruf hamzah. Jadi, terbentuknya hukum izhar halqi disebabkan
Fathataini bertemu dengan huruf hamzah. Perlu dibaca dengan terang, jelas, tanpa dengung. Ikut saya baca. Tayran ababila. Tayran ababila. Jangan baca Tayran ababila. Salah. Perlu dibaca dengan terang, jelas, tanpa dengung. Tayran ababila. Baik, seterusnya. Huruf yang kedua iaitu huruf ha. Huruf yang kedua iaitu huruf ha. Mula-mula sekali kita kena cari apa? Nun sukun. Baik, ada tak nun sukun dalam ni? Ada. Nun sukun ada. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Jadi hukum izhar halqi. Dibaca dengan terang, jelas, tanpa dengung. Anhu. 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 Seterusnya, kalimah yang seterusnya, in huwa. In huwa. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. In huwa. Kalimah yang ketiga, ada tak nun sukun? Tak ada. Jadi kita cari tanwin. Ada tak tanwin dalam ni? Ada tanwin. Fathataini bertemu dengan huruf ha di sebelah kirinya. Ni sebelah kirinya adalah huruf ha. Dibaca dengan terang, jelas, tanpa dengung. Fariqan hada. Fariqan hada. Fariqan hada. Seterusnya, huruf yang ketiga, iaitu huruf ain. Ain. Tengok kalimah yang pertama. An'amta. An'amta. Nun sakinah bertemu dengan huruf ain. Kalimah yang kedua, min ainin. Min ainin. Nun sakinah bertemu dengan huruf ain. Min ainin. Seterusnya, kalimah yang ketiga, sami'un alimun. Sami'un alimun. Dhammataini bertemu dengan huruf ain. Sami'un alimun. Seterusnya, huruf yang keempat iaitu huruf ha. Huruf ha. Tengok kalimah yang pertama. Wanhar. Wanhar. Lagi sekali. Wanhar. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Seterusnya, kalimah yang kedua, min haitsu. Min haitsu. Nun sukun atau nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Min haitsu.
Seterusnya, kalimah yang ketiga di bawah huruf ha. Ada tak nun sakinah? Ya, betul. Tak ada nun sakinah. Yang ada hanyalah dhammataini, iaitu tanwin. Dhammataini bertemu dengan huruf ha. Dibaca secara jelas, terang, tanpa dengung. Alimun hakimun. Alimun hakimun. Baik, seterusnya huruf yang kelima. Huruf ghin ataupun ghain. Fasayunghiduna. Fasayunghiduna. Nun sakinah bertemu dengan huruf ghin. Kalimah yang kedua, min ghillin. Min ghillin. Nun sakinah bertemu dengan huruf ghin. Seterusnya, akhir sekali di bawah huruf ghain, ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Dhammataini, baris dhammataini bertemu dengan huruf ghain ataupun ghin. Seterusnya, huruf yang keenam, iaitu huruf kha. Kha. Ada tak nun sakinah dalam ni? Ya, ada. Nun sakinah bertemu dengan huruf kha. Wal munkhaniqatu. Lagi sekali. Wal munkhaniqatu. Seterusnya, kalimah yang kedua, nun sakinah bertemu dengan huruf kha. Mimman khalaqna. Mimman khalaqna. Dan yang last sekali, kasrataini bertemu dengan huruf kha. Kasrataini bertemu dengan huruf kha. Kadhibatin khati'atin. Lagi sekali. Kadhibatin khati'atin. Baik, itu saja untuk hukum izhar halqi.